Tuan Dipto, pertama sekali saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi tahniah sabas kepada frontliner Barisan Hadapan apabila melawan perang COVID-19. Tetapi amat sedihnya, kalaulah penghargaan tersebut hanya setakat ucapan, bagi saya tidak cukup bermakna. Kerana frontliner kita sebenarnya menghadapi beberapa masalah yang perlu diselesaikan secepat mungkin. Saya di sini ingin bagi kita dua frontliner. Pertama adalah doktor, yang kedua adalah pembersih, tukang bersih, tukang cuci di hospital. Pertama, sebenarnya Kerajaan Malaysia sudah mulakan sistem kontrak bagi doktor baru 2016, di mana selepas habiskan latihan houseman dengan MO akan ditawarkan sebagai jawatan tetap. Tetapi mulai daripada 2016 ada jenis kontrak. Dan kini sudah masuk tahun 2020. Bagi kontrak doktor yang bermula pada 2017, bagi batch pertama, kita panggil kohort pertama, ada separuh sudah diserap sebagai pekerja tetap. Tetapi selepas ini, maksudnya selepas daripada kumpulan pertama 2017, ada ramai doktor-doktor baru ni yang masih disambung kontrak setiap 2 tahun. Di sini masalahnya kita nak maklumkan bahawa doktor yang di hadapan ini, doktor junior ni, berhasrat untuk menyumbang kepada kerajaan, kepada rakyat. Tetapi masalah bila dia diletak sebagai kontrak doktor, maka kuranglah hampir tiada peluang untuk mengambil kursus-kursus yang boleh naik pangkat ataupun jadi doktor spesialis. Bayangkan untuk kontrak doktor pertama 2016-17 yang sudah sambung kontrak sampai 2019, sambung kontrak 2020, yang baru-baru ni 2 bulan lepas disambung kontrak sekali lagi 3 tahun sehingga 2022. Ini bermakna seorang doktor junior dia masuk pada 2017 sampai 2022, sekiranya mereka disambung kontrak dalam beberapa tahun ni tak ada peluang untuk dijadikan doktor spesialis. Maka inilah menyediakan semangat doktor-doktor yang sebagai frontliner kita. Maka saya minta Kementerian Kesihatan kaji balik, sekiranya memang ada lambakan yang ramai, maka perlu kaji semula kursus tersebut. Sekiranya kita perlu doktor spesialis untuk masa depan, maka perlu ada rancangan. Khususnya untuk mereka yang di bawah beasiswa JPA. Bayangkan kalau seorang dia, doktor ni, dia di bawah JPA beasiswa, perlu berkhidmat dalam hospital kerajaan sepanjang sekurang-kurangnya 10 tahun. Tetapi hanya disambung secara kontrak. Bayangkan keraduan doktor, langsung hilang keyakinan kepada kerajaan kerana dalam kontrak 10 tahun ni tak boleh nak sambungkan khusus untuk jadikan spesialis. Seperti yang Menteri Kesihatan katakan, kalau nak jadi spesialis, bayar sendiri. Tetapi nak berhenti jadi doktor untuk swasta tak boleh kerana kontrak tak habis. Maka saya menyuruh sekiranya kementerian tak ada keluangan untuk doktor baru ni, bagi JPA beasiswa yang ikat 10 tahun ni, bagilah lepasan awal. Supaya mereka tidak terikat pada waktu yang sama, kurang peluang untuk nak jadikan doktor spesialis. Yang kedua, untuk pekerja tukang cuci yang biasanya kita kata, kita menghadapi satu masalah. Sejak dulu kita ada program ataupun dasar penswastaan, kerja-kerja seperti ini, contohnya pengurusan fasiliti, penyelenggaraan kejuruteraan fasiliti dan pembersihan, perkhidmatan ini telah diberi dengan cara kontrak kepada syarikat swasta. Apa yang jadi masalah adalah hasrat kita nak bagi swasta kerana untuk mempertingkatkan prestasi. Tetapi akhirnya disalahguna cara kontrak ini untuk menekan pekerja-pekerja. Sehingga ada pekerja tukang cuci yang sudah bertahun-tahun jadi pekerja tetapi tidak dinaikkan gaji kerana pertukaran kontrak antara kontraktor dengan subkontraktor.
Bayangkan kalau seorang dia kerja 10 tahun dalam tugas yang sama, patutnya gaji dia naik, kalau tak tinggi pun takkanlah gaji minima. Masalahnya apabila kita subkontrak bagi satu syarikat swasta, saya bagi satu contoh yang bertanggungjawab untuk hospital di utara, syarikat Agenda UEMS yang jaga 36 hospital di bahagian utara. Di bawah dia hampir 20,000 pekerja tukang cuci. Masalah di sini adalah sekiranya pekerja itu sudah kerja 2-3 tahun, kontrak tersebut tukar lagi untuk syarikat lain, sebenarnya tak ada syarikat mana baru yang boleh tiba-tiba wujudkan 10,000 pekerja. Maka akhirnya pekerja yang sama diserap dalam syarikat baru tetapi dianggap sebagai pekerja baru. Maka tak ada simpanan kumpulan dari segi cuti, allowance, bonus. Malahan dikira juga gaji minima walaupun sudah 7 tahun, 8 tahun dalam kerja tugas yang sama. Maka saya menyuruh kerajaan kena kaji balik bahawa hasrat asal kita nak wujudkan penswastaan ni bukan untuk tujuan menzalimi pekerja. Sekiranya polisi ini tidak boleh mengelakkan permainan antara syarikat tersebut, maka saya minta kerajaan kaji balik kembali kepada kerja-kerja ni sebagai pekerja staf kerajaan dalam bentuk sekurang-kurangnya bentuk kontrak kalau bukan dalam bentuk pencen. Dan saya amat rasa sedih sekiranya syarikat tersebut bukan syarikat swasta tetapi syarikat GLC yang dipegang oleh kerajaan sendiri. Punya zalimnya tuan-tuan. Tuan Speaker, untuk makluman, UEM Agenda ni di bawah UEM Group adalah syarikat di bawah Khazanah. Kalaulah kita wujudkan GLC bukan nak bantu pekerja, tetapi mengguna cara subkontrak tukar kontrak ini menyebabkan pekerja lagi susah, saya menyerulah kerajaan kaji balik dan Kementerian Sumber Manusia minta kaji semua jenis kontrak perkhidmatan dari pihak kerajaan sama ada pembersihan, security, jaga bangunan dalam bentuk sekiranya kontrak tersebut disalahguna untuk tukar kontrak menyebabkan pekerja gaji tidak naik dalam bertahun-tahun, maka kajilah untuk wujud balik pekerja sebagai staf kerajaan dalam bentuk kontrak. Tuan betul. Bab yang kedua saya nak masuk berkenaan dengan ekonomi ini. Saya rasa Perdana Menteri sudah membuat pengumuman untuk lanjutkan moratorium. Di sini saya ingat menjelaskan sesuatu. Kita banyak kali ulang kata kadar pengangguran kita sudah meningkat. Tetapi kesan COVID-19 ini untuk kita kaji atas pengangguran ni sebenarnya tidak menyeluruh. Kerana bagaimana kita kira kadar pengangguran? Malaysia populasi 32.7 juta, ini penduduk populasi di antara ini 2.2 adalah orang asing ataupun bukan warga negara. Tetapi kalau kita kaji tenaga buruh sebenarnya bukan jumlah ni. Tenaga buruh yang kita kaji sebenarnya dia ada satu cara pengiraan. Dia di Malaysia 30% di antara tenaga buruh ini adalah di luar tenaga buruh, tidak diambil kira. Kerana tenaga buruh hanya kira antara umur 15 hingga 64. Maka kalaulah yang sudah umur 65, jual goreng pisang di tepi jalan, tidak diambil kira sebagai pekerja dalam statistik ini. Adakah kesan COVID atas mereka? Ada. Tetapi tidak diambil kira sekira pengangguran tersebut dalam 5.5% itu, biarpun dia terjangka sampai 1 juta ataupun barangkali lebih dalam hujung tahun ini. Dan di sini yang penting, kita wujudkan satu program prihatin. Program subsidi upah dan program pengekalan pekerjaan. Kita anggap program ini boleh mengekalkan kerja mereka. Tetapi cuba kita semak. Jumlah kerja yang penyertaan, kita kata KPTB, kadar penyertaan tenaga buruh di Malaysia sebenarnya tak sampai 70%, iaitu 68.9%. Maka jumlah yang diambil kira sebagai pekerja ada 15 juta. 15.8 juta. Tetapi yang mohon di bawah program subsidi upah ni, berapa? 300,000 permohonan yang melibatkan 2.5 juta saja. Kenapa? Kerana yang subscribe ataupun pencarum untuk pekeso sokso di Malaysia yang aktif hanya 6.5 juta.
Di antara 6,5 juta itu, hanya 2,5 juta yang terlibat dalam program prihatin. Apalagi 4 juta tersebut. Bagi saya anggap barangkali majikan tersebut sudah jangka bersedia nak tutup, maka mereka tak mohonlah untuk program prihatin. Maka kita tak sampai sasaran. Saya minta program prihatin ini harus wajib dilanjutkan dan perlu sasar kepada golongan lebih. Termasuk juga OPS orang pekerja sendiri. Tahun lepas kita wujudkan satu skim baru di mana pekerja sendiri sama ada e-hailing, Foodpanda ataupun pekerja di rumah boleh subscribe sebagai penjarum SOKSO. Tetapi di jangkaan dalam 1 juta ni yang daftar hanya 50,000. Maksudnya ramai di antara mereka yang kerja di rumah, buat online sales, tak ada terlibat dalam jagaan prihatin ini. Maka perlu ada sasaran yang baru kepada golongan ini untuk bantu supaya mereka tidak putus dari segi perniagaan ataupun income. Izin. Tuan Dipertua, saya terima kasih kepada Perdana Menteri yang sanggup setuju untuk sambungkan moratorium tersebut. Di sini saya hanya nak ucapkan persetujuan saya kepada beberapa ahli parlimen atas isu ini. Tetapi saya nak ingatkan, walaupun bukan semua bank yang rela untuk buat demikian, tetapi ada beberapa bank yang di bawah kerajaan. Tidak boleh kita samakan dengan perswastaan, walaupun tak untung pun kena ada pikul tanggungjawab. Contohnya Maybank, CIMB, RHB Bank, Bank Islam. Ini yang bank yang secara tidak langsung dipegang oleh kerajaan. Apatah lagi dia mencapai keuntungan yang berbilion-bilion, sampai gaji CEO pun cukup tinggi, maka tiada alasan untuk kita melengahkan. Tuan Dipertua, satu lagi saya ingin nak minta Kementerian Kewangan menyatakan secara jelas sama ada kerajaan ada rancangan untuk nak wujudkan GST semula. Kerana para peniaga kepada pihak di sebelah, ada yang dulu sokong, ada yang dulu tak sokong. Lah ni semua duduk bersama. Maka peniaga tertunggu sama ada kerajaan ni nak wujudkan tidak. Sebelum ada ketetapan, peniaga-peniaga tak sanggup nak melabur untuk buat perancangan. Maka perlu, kalau tak nak buat, cakap tak nak buat. Kalau nak buat, cakap buat. Supaya adalah peniaga boleh buat perancangannya sewajarnya. Tuan Dipertua, bagi saya satu isu yang cukup penting, saya rangkumkan dalam satu bab saja, iaitu isu pelarian refugee yang cukup hot, panas dalam beberapa bulan ini. Tetapi saya minta kerajaan bagi satu pendirian yang jelas. Bulan lepas, bila ada bot masuk Rohingya, masuk dari Langkawi, Menteri Pertahanan kata selepas ini kita tak bagi masuk. Lepas tu Perdana Menteri bagi kenyataan bahawa kita sini sudah tak mampu nak melampung. Tetapi selepas ini, Perdana Menteri bagi lagi jawapan dalam sidang, dalam parlimen, kata kita tidak rancang untuk nak halau mereka kepada Laut Tengah. Maka isu di sini sama ada kita nak terima atau nak halau. Saya faham dua-dua pihak dari wakil rakyat kita anggap isu ini sensitif yang susah nak selesaikan. Saya bukan di sini untuk nak cetuskan kontroversi. Saya ingin nak cadangkan penyelesaian ini kena ambil kira perseimbangan antara 3 faktor. Pertama, antara sentimen rakyat yang rata-rata tak berapa suka sekarang, tetapi sentimen yang sokong dari segi Muslim Brotherhood, dengan izin, termasuk juga tadi pendirian keperimanusiaan. Yang kedua, kita kena seimbangkan antara beban yang kita terpaksa tanggung, suka tak suka, kerana kita tahu kita tidak akan tembak ataupun buang mereka yang sudah ada di sini. Yang akhirnya kita perlu seimbangkan dari segi sistem keselamatan di negara ini. Saya ingin minta sedikit lebih masa untuk memaklumkan Dewan ini. Maklumat daripada kementerian, jumlah tahanan dalam Depot sekarang yang ada pada awal bulan 7 Julai adalah seramai 15,000 tahanan merangkumi banyak negara. Di mana kapasiti kita hanya lebih kurang 12 negeri. Seperti ketian yang jawab, setiap hari untuk tanggungan seorang dari segi kos penginapan, makanan, ubat dan semuanya mencecah RM90 sehari untuk seorang. Maksudnya Depot kita setiap hari memakan hampir 1.3 juta untuk menanggung mereka yang ditahanan ini.
Dan dalam tahanan ini, ada hampir 1,300 adalah daripada kaum Rohingya yang kita tahu kita tak akan hantar balik kepada Myanmar. Maka apa nak buat? Nak buang dia di sungai, nak tembak dia. Kalau kita rotan dia, sebabkan dia, kita kena bagi ubat lagi. Inilah kita perlu ada penyelesaian yang menyeluruh. Apatah lagi dalam penjara. Dalam penjara keseluruhan Malaysia ikut jawapan KTN, kapasiti kita ada 47,000. Tetapi kini ada bantuan jumlah 60,900. Dan di antara mereka, 20% adalah warga asing. Di kawasan saya sendiri, penjara Alostar yang kapasiti 900, kini simpan 1,600. Mohon sikit. Silakan. Terima kasih, Hormat Alostar. Saya dimaklum oleh pihak Jabatan Immigration, bermula PKP pada bulan Mac yang lalu, pihak jabatan tidak lagi membenarkan UNHCR untuk masuk ke depo-depo untuk membuat penyiasatan dan pendaftaran kepada pelarian-pelarian yang baru masuk ini. Dan ini menyebabkan pertambahan kepada jumlah pelarian yang berada di depo-depo. Adakah Muhammad Al-Ustaz setuju untuk pihak kerajaan berunding segera dengan UNHCR untuk menyelesaikan pendaftaran ini? Terima kasih. Terima kasih, Sik. Minta YB Ya, saya rumuskan ini respon last dan rumus. bab Terima ini. kasih. Saya setuju dan jawapan dari KTN juga menjawab bahawa mulai dari tahun ini. Tetapi jawapan yang KTN bagi adalah bahawa proses ini memakan masa. Tetapi sebenarnya UNHCR ada bagi secara simple, secara senang, step by step, langkah-langkah untuk memastikan sama ada pelarian itu ada Rohingya tidak. Masalahnya akses tersebut tersekat. Makin kita simpan mereka, maka makin banyak kita kena tanggung. Maka kita menyuruh supaya KTN percepatkan proses akses untuk bagi UNHCR sama ada di depot, di penjara ataupun sebelum dimasuk penjara untuk kurangkan beban kepada penjara, depot dan sebagainya. Tuan Dipertua, akhirnya saya nak jelaskan di sini. Ramai antara rata-rata rakyat ni risau bahawa sekiranya diberi peluang untuk pelarian bekerja, maka hancurlah pekerja tempatan. Tetapi saya nak maklumkan secara realitinya dalam sumpah daripada sumpah UNHCR untuk Jun 2017 sudah ada 76,000 pelarian yang sedang bekerja di Malaysia. Itu 2017. Maksudnya apa? Sebagai manusia kita faham. Bagi ke tak bagi, takkan kita nak bagi makan percuma. Tak bagi makan percuma, tak tembak mati, maka dia perlu cari makan. Kita cuma tutup mata tak tengok, tetapi dia masih hidup. Kalaulah begini, lebih senangnya sebenarnya kita buat satu cara supaya mereka bekerja ikut peraturan yang kita tetapkan. Sebenarnya sekiranya mereka diperlukan untuk bayar sokso dan berbagai bayaran mengikut peraturan, barangkali majikan akan gugurkan dan ambil pekerja setempat. Kerana kalau kos dia lebih tinggi, maka dia lebih cenderung kepada ambil pekerja tempatan. Maka sebenarnya, kalaulah kita wujudkan satu SOP yang memberikan pelarian dalam cara yang pekerja yang sah, sebenarnya lebih memanfaatkan pekerja tempatan kerana lebih berdaya saing. Kerana sekarang kalau pelarian diambil kerja, senang-senang boleh diberhentikan. Maka majikan ambil kira itu sebagai lebih murah. Maka kalaulah kita dapat selesaikan bab ini, akhirnya dalam pasaran, tugas kerja-kerja ini akan diisi oleh pekerja tempatan dan pelarian ini akan mengisikan kekosongan di mana kerja-kerja yang orang tempatan tak mau buat. Kita kena mengaku ada kerja-kerja yang penduduk tempatan tak mau buat. Maka kerja itu kita nak salurkan ke pelarian untuk dimonitor. Kalau kita tak buat, kita tutup mata, 76,000 ni masih kerja juga di Malaysia dengan cara yang kita tak dapat monitor. Maka saya menyeru KTN mengesegerakan program tata sharing dengan UNHCR supaya KTN boleh pegang tata-tata untuk pelarian yang ada di Malaysia sekarang dan kita masukkan dalam sistem ekonomi kita, kita minta mereka bayar cukai dan segalanya, maka bolehlah kita kontrol dengan cara yang lebih baik. Dan saya anggap inilah mematuhi juga prinsip sebagai kemanusiaan. Pada waktu yang sama, kita kurangkan kontroversi yang barangkali dicetuskan. Maka saya
di sini tengah ini saya ucap terima kasih kepada Tuan Dipertua dan saya Alostar dengan ini sokong titah ucapan. Sekian.